Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Okey, untuk video kali ini saya nak berkongsikan dengan semua tentang topik linear motion. Okey, tak masa, jom kita mulalah. So, linear motion. Okey, untuk linear motion ni anda akan belajar tentang nombor satu anda akan belajar ialah velocity, acceleration, displacement, ni M ya, time, dan inilah. Okey, so anda akan belajar benda ni. Jadi yang pertama, untuk velocity ni kita akan pecahkan kepada dua bahagian lah. Yang pertama kita ada U, iaitu U ni adalah initial velocity. So manakala satu lagi kita ada V, iaitu final velocity. Okey, so ini kita guna simbol A, acceleration. Displacement biasa kita akan guna simbol S, dan time kita guna simbol T kecil ni ya. Okey, untuk unit biasanya kita akan gunakan A ni ms kuasa 2, S kita akan guna meter, T kita akan guna second ya. Yang ini untuk kedua-dua ni velocity kita akan guna M per S. Okey, so boleh faham kan? So kita akan belajar benda ni ya. Mudah saja, tak susah senang. Okey, seterusnya kita tengok ni pula. Okey, kalau apabila satu linear motion, bila dia berada dalam keadaan macam ni, okey, so dia akan mendapat positive acceleration lah. Dia akan dapat positive acceleration, pecutan yang positif. So dia akan bermula daripada sini. Kalau dia mula dari sini, maksudnya dia mula dalam keadaan dia, biasanya dia akan tulis rest lah. Rest, stationary dan sebagainya. Maknanya ini maksudnya ini adalah kosong lah nilainya. So U, initial velocity, kalau dia start, dia mesti akan tulis, kita akan tulis U lah. U sama dengan kosong, dan kita ada di sini, ini adalah V lah. Nilai V di sini. Okey, boleh faham lah. V ni ada nilai lah, satu nilai yang tertentu, dan sampai hujung ni kita ada kiraan masa lah, berapa masa dia telah bergerak daripada mula sini sampai ke sini. Okey, so daripada sini kita boleh keluarkan formula, iaitu A sama dengan final velocity minus initial velocity divide by T second. Ataupun kita boleh tulis macam ni, or V sama dengan U tambah AT. Okey, boleh faham kan? Senang je, atas sama mana. So ni adalah formula untuk pecutan velocity dan masa lah. Okey, ni gambar rajahnya. Okey, apabila berlakunya pula deceleration, maksudnya penyah pecutan, maka kita akan dapat graf yang macam ni lah. Maknanya dia biasanya dia akan beritahu the object came to stop lah. Maknanya dia akan berhenti pada masa yang kemudian lah. So biasanya kita akan tulis macam ni lah. Dia bergerak, the object moving and then stop. Stop maknanya dekat sini kita akan berhentilah. Sini kosong, so dia pergi sini, ni kosong lah, dia berhenti. So di sini kita akan tulis ini kita ambil sebagai U, sebab sini adalah permulaan, maka kita boleh U lah. U iaitu initial velocity. Yang ini pula kita tulis sebagai V, final velocity. So di sini kita ada acceleration, dan value untuk acceleration adalah negatif, sebab kedudukan dia macam ni lah, daripada tinggi pergi ke rendah, iaitu kosong lah. Okey, so dari sini kita ada masa lah. Sini kita ada masa, berapakah jarak masa dia sampai daripada bergerak hingga dia berhenti. Okey, so sama je formula dia, iaitu A sama dengan V tolak U bahagi T, dan nilai ni kita akan dapat negatif. Nilai ni kita akan dapat negatif lah. Okey, sebab kedudukan dia macam ni. Okey, kalau kita graf macam ni lah, kalau dia bergerak dengan kelajuan yang sama,
moving with a constant velocity macam ni. So maknanya A ataupun acceleration sama dengan kosong. So tak ada pecutan, sama je. So nilai V di sini sama. So kalau sini ada sini U, sini V, so V minus U akan dapat V minus U akan dapat kosong lah. Betul. Macam tu. Okey So senang saja, tak mudah, tak susah mana. Okey, yang seterusnya apa yang kita kena faham dan kita ingat adalah formula lah. So kita ada satu, formula pertama adalah A sama dengan V minus U bahagi T, ataupun V sama dengan U tambah AT. Yang kedua, perlu ingat formula ni, S sama dengan UT tambah AT kuasa 2 bahagi 2. Yang ketiga, anda perlu tahu formula ni, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Dan seterusnya anda perlu ingat formula yang inilah. S sama dengan U tambah V bahagi 2 didarabkan dengan T. So ada 4 formula untuk kita kira, iaitu kita kena kira apa? Yang atas ni lah. Yang atas tadi yang saya sudah terangkan, iaitu velocity, acceleration, displacement, time. VU, UV, AST. 5 variable tu. Okey, so kita kena tahulah benda tu. Okey. Kita boleh sebenarnya formula ni dia didefinekan daripada ataupun diderivekan daripada graf yang inilah. Saya boleh terangkan macam ni. Katalah saya ada graf ni. Okey, graf ni dia start kat sini, bergerak sampai sini lah. Okey, so maknanya di sini pun adalah U, ini initial velocity, manakala sini adalah V. Okey, so ini final velocity. Dan di sini kita ada tak lurus saya punya garisan ni. Jadi sini ada T lah. So T. Okey Jadi kalau tengok dekat sini, untuk formula yang pertama saya terangkan yang pertama ni. Okey, kalau masih ingat lagi formula matematik, kalau kita nak mencari kecurunan, kita akan guna formula ni, betul tak? Iaitu kecurunan M sama dengan Y bahagi dengan X, betul? So kalau kita tengok sini, Y adalah inilah. Ini adalah Y, manakala sini adalah X, betul? So Y sama dengan V tolak U, betul tak? V tolak U yang ni, panjang ni adalah V minus U. So di atas ni adalah V minus U. So X adalah T. Jadi M tu sebenarnya kecurunan, iaitu A. Dari situ lah kita tahu hasilnya A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey, boleh faham? Senang je. So soalan formula yang kedua. Formula yang kedua ni kita ada S sama dengan UT tambah AT kuasa 2 bagi 2. Okey, untuk formula kedua ni, S ni sebenarnya sama dengan area ataupun luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf ni adalah kita punya S lah, displacement. Jadi kalau kita nak tahu S berapa, kita hanya perlu cari berapakah luas di bawah graf. Katalah saya ada dua bahagian luas ni, satu yang ni dan satu lagi saya ada yang ni. Katalah ini saya tulis sini A, yang ni luas B. So jadi maknanya S sama dengan A tambah B. Jadi S sama dengan A adalah, so panjang darab lebar kan. So panjang sini T, dan lebar sini U lah, betul lah? Sini U. So U darab T untuk A. So tambah dengan ni, kalau anda ingat, masih ingat lagi formula untuk matematik, iaitu segitiga adalah 1/2 darab 1/2 time base time height kan. So base, so 1/2 darab dengan sini. Sini adalah kita punya base lah. So base sini adalah seperti yang kita tahu tadi, bahawa sini adalah V tolak U. Tapi kita tak guna V tolak U, kita cuma guna yang ini. Kita ubahkan T ni ke sana, maka saya akan dapat AT sama dengan V tolak U. Saya pakai AT. So letak sini AT kat sini.
V tolak U ni saya guna 80. So ni base ni 80 lah. Darab dengan tinggi iaitu T. Maka saya akan dapat kat sini S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Macam tu. So boleh faham ya. Okey, lagi jadi untuk formula seterusnya saya rasa saya nak cabar anda semua lah, yang penonton-penonton yang melihat ni, cuba anda cari sendiri bagaimana untuk menghasilkan formula ni berdasarkan pada graf ni lah. Okey, saya rasa anda boleh buat. Okey. So untuk teori linear motion saya ingat setakat ni saya boleh ceritakan. Jadi seterusnya saya akan berkongsi dengan anda cara-cara untuk kita nak apply formula ni dalam beberapa permasalahan linear motion. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan seperti inilah. Soalan yang question 3 daripada tutorial. Okay, an object is dropped from a height of 20 meter above the surface of the moon. What is the time taken for the object to reach the surface of the moon? Okay, so macam mana ni? Okay, kita ulang balik. An object is dropped from a height of 20 meter above the surface of the moon. Okay, katalah saya ada sini saya tak boleh tulis kat sini minta maaf sini. Boleh. Okay, katalah saya ada objek. Okey, jarak dia adalah 20 meter minta maaf lah saya tak boleh tulis kat sini. Saya tulis dekat whiteboard Okey, saya ulang balik. So Okey, so kat sini ada satu objek. Jarak dia daripada surface of the moon ni, surface of the moon adalah lebih kurang 20 meter. Okey, seterusnya dia kata what is the time taken for the object to reach the surface of the moon? Okay, berapakah nilai masa untuk dia sampailah ke bawah ni sehingga dicecah surface of the moon ni? Berapakah masa dia? Okey, dan seterusnya lagi dia beritahu kat sini, dia beritahu gravity of the moon is 1/6 gravity of the earth. So gravity of the moon is equal to 1/6 gravity of the earth. Okey, gravity untuk bumi adalah 9.8 9.8, biasa 9.8 boleh lah. So 9.8 saya bahagikan dengan 6, saya akan dapat 1.63. So gravity of the moon is equal to 1/63. 1/63. Okey, kalau gravity unit dia m/s kuasa 2. Okey, dah siap ini. Okey, ni setakat ni lah info yang dia bagi. Okey, kalau kita tengok sini, okey, kalau condition seperti ini, kita akan dapat dua jenis halaju lah. Yang pertama kita ada kat sini, atas ni adalah u, initial velocity. So ni permulaan kan. Dan seterusnya dia akan capai maximum velocity kat sini, final velocity. So kalau anda bayangkan, imagine lah, sebelum bola tu nak bergerak, ketika dia berada di sini di atas sekali, maka dia pada kelajuan yang statik lah. Betul, dia dalam keadaan rehat. Maka u ni sama dengan kosong. V kita tak tahulah, kita tak tahu apa. So kita boleh abaikan. Okey, so daripada sini kita boleh kira apakah formula yang sesuai untuk kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, saya tulis kat sini apa yang saya dah ada. Saya dah ada sini U 90, saya dah ada sini S 20 meter, dan saya ada kat sini G sama juga dengan E. Ingat gravity sama juga dengan A. So A sama dengan 1.63 ms kuasa 2, dan kita punya kedudukan dia menghala ke bawah kan. Kalau menghala ke bawah, maka A adalah sama dengan positif. Kalau gerakan bola menghala ke bawah, maka dia akan mendapat A positif. Okey, seterusnya lagi apa yang kita boleh keluarkan kat sini, kita nak cari T lah. So dari sini kita tahu bahawa formula yang sesuai untuk kita gunakan adalah formula, kalau saya tengok saya kat sini. Okey So formula A, V, U dan T tak boleh sebab kita tak ada V.
Formula nombor 3 pun tak boleh sebab kita tak ada V. Formula nombor 4 pun tak boleh sebab kita tak ada V. Formula sesuai adalah formula nombor 2. Okey. So kita guna formula nombor 2 iaitu S sama dengan UT tambah AT kuasa 2. So S sama dengan U adalah kosong. So maka ini akan dapat kosong. So bagi 2 So A adalah 1.63 bahagi 2 darab dengan T kuasa 2. Dan sini S adalah sama dengan apa? So S kita terus gantikanlah. S adalah 20 meter. Jadi kalau saya kira, maka saya akan dapat T kuasa 2 sama dengan So T kuasa 2 sama dengan 24.5 dan T square root saya akan dapat 4.95 saat. 4.95 second. So macam tu, senang je. Okey, boleh ya. Mudah saja. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-6 ya. A car start from rest and accelerate uniformly over a time of 5.21 seconds for a distance of 110 meter. Determine the acceleration of the car. Okey. Kita tulis kat sini. Soalan ni ada mengatakan bahawa a car start from rest. Okey, kalau start maknanya kita tahu bahawa start adalah U lah. Initial velocity from rest. Rest maksudnya nilai dia kosong. Okey, lagi accelerate uniformly over a time of 5.21 second. So time dia bagi 5.21 second and then a distance of 110 meter. So S distance is equal to 110 meter and then we have determined the acceleration of the car. So we have to find A lah. So dari sini kita tak ada nilai V kan. V tiada. So V tak perlu cari lah. Okey, V tak ada, kita abaikan. Jadi makna dari sini kita tahu bahawa kita perlu menggunakan formula nombor 2 yang tiada V. So S UT tambah dengan 1/2 AT kuasa 2. So kita masukkan nilai-nilai kat sini. So S adalah 110. U sama dengan kosong habis. So 1/2 darab dengan A kita nak cari, darab dengan T kuasa 2 iaitu 5.21 kuasa 2. Okey, saya terus kira ya. Jadi saya akan dapat 8.1. So A is equal to 8.1 meter per S square. Okey, senang je. So mudah kan? Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir. Okay, a car move in a straight line from its stationary state with a uniform acceleration. It achieved a velocity of 120 meter per second after moving through a distance of 500 meter. Calculate the acceleration of the car. Okay, the time taken and the velocity when t is equal to 3. Okay, kita tengok dulu conditionnya, condition dia. Okay, soalan dia mengatakan bahawa a car move in straight line from its stationary state. Stationary itu maksudnya okay, start kan, dia bermula. Move from tu start lah. So U stationary kosong. Okay, lagi uniform acceleration, it achieve a velocity of 120 meter per second. So dia akan ada nilai V lah, iaitu mencapai sebanyak 120 meter per second after moving through a distance of 500 meter. So kita ada distance 500 meter and then we have calculate the acceleration of the car. So calculate the acceleration of the car. So kita kena cari ni, cari A dulu. So T nanti dulu lah, dia tak tanya pun lagi. So kita cari A. So formula yang sesuai yang perlu kita gunakan adalah formula nombor 3. So iaitu V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Betul lah, sebab sini tak ada T. So kita boleh carilah. So sekarang ni kita gantikan U sama dengan kosong. So nilai kosong habis. So V kuasa 2 adalah 120 kuasa 2. Kita ada sini 2 darab A dan darab S. So S adalah 500. So ini A.
Jadi kalau saya kira terus ni, saya akan dapat 14.4 meter S square. 14.4 meter per S square. Okey, mudah saja. Mudah, senang. Soalan seterusnya, the time taken. So time taken maknanya kalau saya lukis gerah kan, bagi anda semua nampak. So dia bergerak dengan kelajuan penuh kosong. Sini U dan sini V, 120 meter per second. So dekat sini kita akan dapat A dia sama dengan 14.4. Okey, kita nak cari T. T dekat sini lah. Berapa nilai T ni? So nilai T maknanya kita guna formula ni, iaitu A sama dengan V tolak U bahagi T. Pindah T ke sana, jadi saya akan dapat T sama dengan V tolak U bahagi A. So T sama dengan V adalah, kalau tengok sini V adalah 120, U adalah kosong, stationary tadi kan. So A adalah 14.4. Jadi T saya akan dapat 8.3. So 8.3 second. Senang, tak susah mana pun. Okay, soalan yang terakhir, the last question. The velocity when T is equal to 3 second. Okay, so the velocity when T is equal to 3 second. So tadi kita dapat kat sini, okay, yang T ni kita dapat adalah 8.3 saat. So dia kata nak cari kat sini, kata sini T dia 3. Okay, so dekat sini. So pada T3 dia minta kita cari velocity. So bila T3 berapakah velocity dia dekat sini? Betul lah. So yang inilah dia nak cari. U dah tahu dah kosong, masih lagi kosong. A sama, keturunan yang sama, iaitu 14.4. Nak cari V. Okay, so kita guna formula yang biasa lah, iaitu formula yang inilah. Formula ni, inilah. A sama dengan V tolak U bahagi T. Okay, kita nak cari V. So kita guna satu lagi formula, iaitu V sama dengan U tambah, atau kita ubah-ubahkan U tambah AT. Tergantikan kat sini, kita nak cari V. Okay, biarkan U adalah kosong. So tambah dengan A, iaitu 14.4, dan didarabkan dengan T, iaitu 3. Maka saya akan dapat 43.2 meter per S. Okey, boleh faham? Okey, mudah saja kan? Okey, jadi semoga apa yang saya ajar ni dapat memberi manfaat kepada semua. Jadi jika anda rasa video saya bermanfaat, jadi tolong tekan butang subscribe, tekan butang like dan share lah pada rakan-rakan anda. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.